Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan rahmat Allah atas ikhtiar kita sebagai seorang manusia yang gantungnya diri kita, hati kita hanya semata-mata kerana Allah. Dalam kebaikan, dalam keburukan yang kita hadapi, kita masih bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kerana diberikan, dikurniakan kepada kita agama Islam dan disematkan di dalam hati kita, iaitu iman yang telah dibawa oleh seorang lelaki yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan dua anugerah inilah yang menyebabkan kita boleh dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah. Hidup di dunia berbanding dengan hidup di akhirat. Kesusahan di dunia berbanding dengan kesusahan akhirat. Kesenangan di dunia berbanding dengan kesenangan di akhirat tak sama. Dia hanya berdasarkan kepada iman kita, sejauh mana kita mengenali akhirat. Dunia ni, hidup di dunia ni, setelah kita mati ni tuan-tuan, setelah ditiupkan tiupan nafiri yang kedua oleh Israfil. Sekarang ni tuan-tuan, Israfil apa dia buat? Kalau kata 1400 tahun yang dulu, dalam hadis Nabi SAW menceritakan Israfil ni yang akan tiup sangkakala ni, dia duk tengah buat apa masa zaman Rasulullah 1400 tahun yang dulu? Sebelah kaki kanannya di depan, sebelah kaki kirinya di belakang, duduk macam tu. Hadis sahih. Mendongak ke atas, di mulutnya ada sangkakala. Tunggu nak tiup ya. Pasal apa dalam keadaan macam tu? Sebab apa? Nak kata sedang menahan satu benda yang cukup berat. Besar mana apa dia Israfil ni? Di dalam hadis cerita, nak kata cukup dekat dah ni dengan kiamat. Zaman Nabi pun dah kata dekat, tambah kita lah 1400 tahun. Duduk macam tu, kaki dia duduk menahan sangkakala. Allah kata tiup terus. Macam kita duduk hol ni, hol. Orang kata lepas, kita lepas. Macam itulah. Besar mana sangkakala tu? Besar mana pula kita bandingkan, besar mana orang yang sedang menahan tadi, nama dia Israfil. Kena kenai, wajib kena kenai dari rukun iman. Israfil 10 malaikat kena kenai, termasuk dalam fardu ain. Israfil daripada telinga ni
dia besar, nak ke bahu dia, telinga nak ke bahu 70 tahun perjalanan. Besar mana? Sikap sendiri. Nak cerita tentang kehidupan dunia kita. Kehidupan dunia kita ni, bila kita mati, tiupan nafiri, tiupan kedua daripada Israfil untuk hidupkan kita semua. Bila kita hidup, sapu. Kita akan tanya ke orang kita, hak yang duduk ketika kita dihidupkan, berapa lama kita hidup di dunia? Kita tak akan tanya, berapa lama kita hidup di dunia dulu? Kau ni kata sejam kot, ada kau ni kata sekerat hari kot. Itu dia. Yang hidup 80 tahun, 100 tahun, 120 tahun tu kira lama. Sebenarnya di sana sehari tak sampai. Apa dia yang saya nak bawa dekat tuan-tuan? Nak habaq dekat kita, berbaluikah dengan maksiat yang kita lakukan, dengan kita nak hidup kekal lama di akhirat, dengan diazab oleh Allah? Berbaloi tak? Sikit. So tuan-tuan, belajarlah untuk sabar menunaikan ketaatan pada Allah. Pupuk hati, kontrol nafsu, supaya jangan di tempat yang kekal abadi, bukan di syurga, neraka. Buat apa? Sabar Ustaz. Sabar Ustaz. Mengeluh tu memang ada, cuma mengeluh bawalah Allah sekali. Ya Allah, tak tahan dah ya Allah. Tak apa, jangan duk wah, tak mau. Bawa sekali dengan kata kita pun masih ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan beratkan kita, melainkan memang dah iman kita naik, Allah akan berat cara naik. Kalau iman kita down, Allah beratkan cara down. Bila iman kita down, Allah tak uji dah Ustaz. Silap-silap istidraj ya. Biar pergi ke dia lah. Nak hak mana? Akidah ni tuan-tuan, nak tengok kita ni ada 3. Tentang iman kita, akidah kita. Kita duduk akhir zaman. 3 benda perbincangan dia. Kalau benda 3 ni selamat. Yang pertama, perbincangan akidah adalah tentang ketuhanan. Yang la ilaha illallah, tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Ni Tuhan uluhiyah ni, rububiyah, asma' wa tauhid. Kalau kita tak kenal yang ni lagi, akidah apa kita ni? Sampai Allah Ta'ala pun tak kenal. Yang kedua, 3, tentang nubuwah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain, rasul yang lain. Dia kata dia makrifat Allah, sembahyang pakai niat. Akidah apa dia ni? Hang kena percaya dengan sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Ada rukuk, ada sujud, tiba-tiba pakai niatnya. Okey. Hak mana yang Nabi buat, ikut. Kalau ada penambahan daripada ulama, itu takwil dan khiyas. Kalau kita ikut balik pada usia kita dengan banyak dosa, lepas sembahyang kita mesti akan wirid. Tapi kalau rasa dah memang ahli syurga, dia akan bangkit. Kasak juga tu. Macam ni lah. Maksudnya dia tak apa nak mau wirid, dia kata yang ni tak ni lah. Nilai Rasulullah yang maksum dengan nilai kita yang banyak dosa adalah lebih baik kita duduk Ustaz wirid. Sebab apa? Tuan-tuan, masa kita nak lalu di Siratul Mustaqim, bawah tu neraka, depan tu syurga, bawah neraka. Masa kita nak lalu tu, yang pertama titi tu ikut amalan sampai sekecil-kecil rambut yang dibelah. Lepas tu gelap gelita pekat, bukan macam hak yang gelap tu nampak lagi, gelap gelita. Kita nak jalan dengan apa? Amalan. Yang pertama, titi itu besar mana? Kalau ada titi pun, titi besar, tapi nak jalan tak boleh, gelap. Ada orang yang boleh berjalan di atas titian kerana wajahnya bercahaya. Pasal apa wajah dia bercahaya? Kata Nabi SAW, dia ambil ayat sembahyang elok, wajahnya bercahaya, kepalanya bercahaya, telinga dia bercahaya, semua anggota dia. Tu sebab asal wuduk ni muka,
tangan, kepala, kaki 4 saja. Maka Nabi tambah lagi telinga. Sebab apa tu? Sebab bantuan di mahsyar. Cerah perjalanan dia nampak tempat mana dia nak menapak. Sebab apa? Sebab kelam. Orang hak tak semayang, hak tak ambil wuduk ni macam mana? Bercahaya di hujung jarinya. Tu ya. Apa dia? La ilaha illallah. Ada, dia kenal Allah tapi dia tak semayang. Duk macam tu. Kadang-kadang terpadam, kadang-kadang menyala. Akidah dia, tuan-tuan. Takut tak tuan-tuan? Berbaloi tak dengan hak yang di dunia ni, hak sat saja dengan sana nak kena seksa? Berbaloi tak? Berubahlah tuan-tuan. Saya pun ajak diri saya, berubahlah. Tak ada apa. Dengan COVID-19 Allah Ta'ala tolong hikmah, cari hikmah. Dah tak payah buat apa, mai aku mayang lah, pegang tasbih, zikir, baca Quran, jalan padam. Tam jalan kena berjalan sebab malaikat duk tibai daripada belakang. Tam jalan kena berjalan, padam. 20 tahun berjalan, 20 tahun akhirat berjalan atas siratul mustaqim, gelap. Tam jalan kena berjalan, pram, jatuh ke dalam neraka, kabat balik, pi mula balik, berjalan pula. Sampai bila ni? Berbaloi tak dengan buat kemaksiatan? Tak berbaloi. Muslimin yang dirahmati Allah, tak berbaloi nak buat maksiat. Buatlah satu amal soleh lah pula. Sebab apa? Semua amalan kita akan tolong kita. Tambah siapa pula suka baca surah Baqarah dengan surah Ali Imran, dia pula akan mai jadi lawyer kita. Kita diam ya, dia yang akan mai tolong jawab dekat kita setiap persoalan di mizan. Allah akan tanya, ni benih siapa-siapa, kita kena jawab, semua kena jawab, tidak ada kecuali. Melainkan ada satu kelompok daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ditanya. Siapa mereka ini? Allahu a'lam. 70,000 saja Nabi kata daripada umatku yang tidak akan dimizan, yang tidak akan disoal jawab, terus masuk syurga. Bukan, terus pi duduk di telaga Haud, telaga Kausar. Tunggu tuan-tuan. Lagi Nabi tak habis selesai tolong kawan-kawan kita di mizan. Tolong beriman lah. Sebab apa? Sebab akidah tadi saya kata, yang pertama apa dia? Tentang ketuhanan. Yang kedua, nubuwah, kenabian. Yang ketiga apa dia tuan-tuan? Ni akidah sam'iyat. Apa dia sam'iyat? Perkara akhirat, perkara ghaib. Ni ya akidah. Kadang-kadang ni tergelincang, yang ni ada, yang ni pun faham. Kadang-kadang nubuwah tergelincang, pelekeh habis hak bab-bab kenabian. Hak ni ada, hak ni ada. Ni macam sembahyang niat jugalah ni. Nabi sembahyang dia haram tak sembahyang, tapi dia kata dia ahli syurga. Yang hak ni pula dia faham akhirat, tapi dua ni pula out. Kena tiga-tiga ni baru selamat. Muslimin yang dirahmati Allah. Boleh kot no muqaddimah. Minggu lepas tak mai ke? Tak kan? Demam batuk teruk tuan-tuan. Alhamdulillah kifarat dosa-dosa yang lalu. Baik, kita sambung balik dalam kitab kita Bahrul Madhi. Nah tuan-tuan, mau duk ingat akhirat, buat apa-apa ingat akhirat. Buat apa tak berbaloi tuan-tuan dengan nak buat makan rasuah RM5, pediah duit kawan RM5 kerana nak masuk neraka selamanya. Buat apa? Tinggal solat hanya 5 minit saja, 5 minit dah mayang. Tu pun lama dah. Ada orang tu minit boleh dia selesai. Tak boleh buat ke amar ma'ruf nahi munkar, buat apa yang Allah suruh, teguh apa yang Allah Ta'ala larang. Tak boleh ke? Sat ya. Bagi Allah nilai kita ni ibarat sebutir pasir. Hidup dunia ni sebutir pasir di 7 lautan. Pantai-pantai yang ada, banyak mana kehidupan kita nak banding dengan akhirat? Sikit sangat. Kalau kaya sat ya, lepas tu tak bawa pun. Kalau segak takat dunia je. Bangga dengan segak, dedah sana dedah sini, duk rasa kita tu segak, rupa-rupa nak jadi bahan api neraka. Muslimin yang dirahmati Allah. Nah, baik. Sebab itulah peranan puasa ajak kita kenal diri. Kita masuk dalam masalah ke dalam bab 70 dah kah?
Masalah 69 hati bergantung. Tu kata hati bergantung, kena kenal diri kita siapa. Sebab dalam diri ada hati, ada perasaan. Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, ambil daripada kitab Mukhtasar Sahih At-Tirmizi, kitab hadis. Syarah dalam bahasa Arab, nama kitab dia tuan-tuan boleh rujuk nama kitab Tuhfatul Ahwazi. Syarah dalam bahasa Melayu inilah kitab dia, nama dia Bahrul Mazi. Membicarakan tentang semua pendapat mazhab, tetapi Bahrul Mazi dia lebih tertumpu kepada mazhab Syafi'i. Jalan dia Imam Nawawi. Okey. Baik. Moga-moga Allah mengampuni dosa Syekh ini, moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya, moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya, moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya. Dia pun juga adalah guru kita secara tak langsung. Hati bergantung, gentar antara takut dan harap. Masa kita buka puasa tu, hati kena ada sekali, Allah terima dah puasa aku ni. Ada orang lap. Makan tu sambil tengok mana, aku makan ayak tebu. Ada orang buka puasa, ayak tak tapih, ayak sungai. Tengok, mewah lagi aku ni. Kalau buka ayak kosong sekalipun, kita duk biasa buka ayak tebu, ayak oren, ayak nu, ayak lencekang. Tiba-tiba hari itu tak ada ayak ni. Syukurlah boleh buka ayak ni. Sebab apa? Buka puasa tu bukan hanya memenuhi nafsu, tetapi mengajar kita tentang erti kesusahan. Gentar dan harap. Gentar, yang pertama berbuka dengan bahan-bahan yang halal. Tak boleh pergi curi duit buat hasil berbuka. Tak boleh. Kena daripada benda-benda halal. Sebab itulah bila kita buka dengan sumber yang haram, bukan kita boleh manfaat pun, malah-malah dia boleh membunuh kita balik amalan tadi. Muslimin yang dirahmati Allah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kesempurnaan berbuka puasa yang keenam bagi puasa itu bahawa adalah hatinya. Kemudian daripada berbuka puasa bergantung gentar antara takut dan harap. Waktu dia berbuka tu, sambil makan sambil duk fikir, ya Allah, Allah terima tak puasa aku hari ni? Aku kata kat orang tak hari ni? Aku ada buat nanya kat orang tak hari ni? Dia akan kalkulate balik. Maka kalau ada, itu kata muhasabah diri, esok dia akan jadi yang terbaik. Hari pertama dia berbuka, dia dah mula dah bergantung harap dan takut pada kesalahan. Agak-agak hari ke-30 dia jadi apa dah? Hak tu la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sesungguhnya diwajibkan, difardukan kamu berpuasa, wahai orang yang beriman. La'allakum tattaqun, ayat last sekali. Moga-moga kamu boleh takwa. Macam mana nak boleh takwa selama 46 aku puasa ni duduk macam ni juga? Sebab kita tak ada yang ni. Tak berubah kita pun. Macam mana asal sebelum puasa, keluar puasa pun tak tu juga. Tu antara. Sebenarnya tiap-tiap tahun ni ilmu tasawuf kita diajar dalam puasa supaya kita kenal diri. Muslimin yang dirahmati Allah. Apa dia? Bergantung harap, takut, gentar tadi. Kerana tiada tahukan adakah diterima puasanya. Sebab tu puasa ni ada 3 kategori. Satu, puasa awam. Yang kedua, puasa khas. Yang ketiga, khawasul khawas. Para nabi, para sahabat, salafus soleh, khawasul khawas. Orang-orang yang agak beriman, khas. Apa dia khas? Siang dia puasa, malam biasa. Orang yang khawasul khawas, siang puasa, malam penuh dengan ibadah. Sampai bulan puasa dia ditidur sikit. Bulan Ramadan bukan main tiap-tiap hari, sebulan tu ya. Yang tu baru man shoma Ramadan, ataupun dalam hadis lain man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendihidupkan, siapa yang mendirikan hidupnya dalam bulan Ramadan
ghufira lahu ma taqaddama, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Macam mana ni? Siang dia puasa, dia jaga sungguh ni hak puasa dia ni, tak mau bagi batai dalaman dan luaran. Lepas tu malam pula penuh dengan baca Quran, tadarus, pitrawih, tambah lagi 8 tak padah, tak cukup, dia tambah lagi. Ada ulama imam dalam kitab, imam pengarang kitab Al-Khatib, nama kitab tersebut, dia kata Sayyidina Umar sembahyang 36 rakaat tarawih, bukan 8, bukan 20, lebih daripada tu. Pasal apa? Pasal seronok duduk dalam Ramadan, seronok pesta ibadah, buat ibadah. Habis-habis tu pula saya lagi baca Quran pula, khatam tiap-tiap malam. Pasal apa? Pasal nak kelebihan yang ada dalam Ramadan tu, supaya Allah ampun dosa kita. Kita ni buat lepas batuk di tangga, silat-silat terawih bukan haram. Tu pun metikai buat 8 dengan 20. Mana iman nak ni? Muslimin yang dirahmati Allah. Terus. Maka jadi ia daripada orang yang muqarrabin. Siapa dia muqarrabin? Orang yang puasa, dia muhasabah diri ni, dia akan jadi lebih rapat dia dengan Allah. Sebab apa? Bergantung, harap dan takut. Tu sifat hamba yang betul. Dia bergantung harap semua pada Allah. Walaupun dia dah ikhtiar, dia letak tawakal. Dia dah berpuasa, dia letak pada Allah, ya Allah, aku dah puasa ya Allah, tapi aku tak tahu macam mana pahala aku, dah adakah 100%, aku serah padamu ya Allah. Ha tu orang yang mengharap, dia panggil rojak. Rojak ni yang letak pada Allah. Maka dia akan jadi golongan hamba yang takharrub dengan Allah, hampir dan dengan Allah. Atau ditolak, tidak diterima puasanya, maka jadilah ia daripada orang-orang yang dimurkai, maghdubi alaihim waladdallin. Maka dia akan sesat sampai ke puasa, tapi dia dimurkai. Dia bukan buat betul-betul pun. Mata tak jaga, telinga tak jaga, mulut tak jaga. Bulan puasa kata kat orang apa semua, mata tengok habis semua benda haram. Puasa apa macam tu? Dia tak jaga. Lepas tu berbuka pula, Allah, macam tak puasa. Kalau kata bulan puasa, sampah yang kita keluarkan daripada rumah tangga kita, satu hari satu kampit hitam. Tahu? Zibalah. Kampit hitam tu, zibalah Arab panggil. Bulan puasa 3 kampit hitam. Mereka mana? Ya. Jabatan Pelupuzan cerita bulan puasa lah paling teruk sekali. Pelupuzan berapa beribu tan. Kenapa hari bulan tak puasa tak ada? Sebab kita pesta makan, bukan pesta ibadah. Macam mana nak takharu? Rupa-rupanya kita orang yang dimurkai Allah kerana bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan Allah bukan sayang kita, Allah murka dekat kita. Bulan lain kita earn, kita keluar duit sehari 50, sehari 100, beda makan, beli barang, contoh. Mai bulan Ramadan sehari hampir 150. Sebab apa? Beda balas dendam. Dah puasa sehari kita beli hak yang balas dendam bunyi pun. Buka puasa nak balas dendam hak puasa sehari. Muslimin yang dirahmati Allah, faham sebetul-betulnya. Sebab saya kata bulan Ramadan ni bulan tasawuf, bulan madrasah, bulan sekolah nak kenal siapa diri kita. Cuba bayangkan tuan-tuan, umur 48, 46, saya 46 tuan-tuan, 46 tahun hidup. Apa yang kita faham tentang puasa? Apa yang kita faham tentang apa yang Allah Ta'ala nak? Apa yang kita faham tentang akhirat kita? Boleh bawa tak? Berbaloi tak dengan hak kita buat ni? Sampai ulama hak betul-betul faham tasawuf, hakikat hidup ni, hakikat dunia dengan hakikat akhirat, dia nak bunuh semut pun dia takut. Sebab apa? Semut akan hidup balik, hidup setelah ditiup kali kedua, semut hidup balik. Dia minta dekat Allah untuk diadili dia. Ya, anjing hak kita sepak pun dia hidup balik, dia minta diadili. Ya Allah, hari itu dia sepak aku, ya Allah. Habis dah diadili, kita kena gedebuk, gedebak apa semua,
Binatang hak kita anaya tadi akan jadi tanah. Dia tak pergi syurga, tak pergi neraka, akan jadi tanah. Jaga tuan-tuan. Ngaji kita akidah. Ada malaikat yang jaga babi, ada malaikat yang jaga anjing, ada malaikat yang jaga binatang yang melatau. Dia ni akan ambil dulu hang penaya. Hang tanya balik dia. Jaga tuan-tuan. Sebab dalam bab ihsan, kan kali pertama Jibril tanya Nabi apa yang perlu ada? Iman, Islam. Yang kedua iman. Yang ketiga apa dia? Ihsan. Ihsan sesama kita. Sampai binatang, makhluk Allah yang lain pun ada hak. Pokok pergi duduk getu-getu, tu sebab kena mengaji tasawuf. Duduk saja-saja duduk pergi getu pokok, pergi turih, tak ada kerja. Jaga. So pokok tu minta hak dah. Tuan-tuan, tu sebab saya kata ulama tasawuf sampai dia nak buat apa pun dia kena fikir dulu hak aku. Aku tak mau duduk di mahsyar terlalu lama. Aku kalau boleh nak masuk syurga teruk dia di mahsyar. Matahari sejengkai. Duduk berimpit-rimpit. Nak tunggu panggil seorang bertahun. Tuan-tuan tengok ni, tuan-tuan tengok ni. Lah. Bila nak habis kuliah tu pun lama. Macam mana kita nak diadili, nak panggil seorang duk tunggu. Aduh. Sulaiman yang dirahmati Allah. Lepas tu Allah papar pula kat kita. Ni, hang buat di dunia esok. Hang tutup kat orang, Allah tunjuk habis kat orang. Oh, tu dia. Ustaz dah sudi buat kerja apa? Habis dah kita. So, macam mana nak tutup balik daripada dilihat oleh orang lain? Bertaubat. Allah tutup. Habis, tutup cerita. Siapa pun tak tahu apa yang kita buat. Apa dia ni hak yang kita buat seorang-seorang, orang lain tak tahu. Esok orang tahu apa kita buat dalam bilik ayam, apa kita buat daripada handphone kita, apa kita buat duduk seorang-seorang. Nampak bagus, rupa-rupanya duduk seorang-seorang. Aduh. Kan, duduk depan kita sengap, belakang kita kata kat kita. Contoh kata kat orang lah. Esok Allah tunjuk balik. So, macam mana nak tutup semua tu supaya jangan dilihat oleh seluruh makhluk yang akan dihidupkan di mahsyar? Bertaubatlah. Allah tutup terus. Seolah-olah tak ada langsung kita pernah buat benda tersebut. Nak jadi orang soleh macam tu. Ketika berdepan dengan orang pun soleh, di belakang orang pun kena jadi orang soleh. Jangan depan orang yang baik, belakang orang depan orang pijak semut tak mati, belakang orang dinosaur pun mampus dengan dia. Yang kata gajah. Sulaiman dirahmati Allah. Jadilah manusia yang berfikir tentang akhiratmu. Muslimin yang dirahmati Allah. COVID-19 hikmah bagi kita fikir apa dia ni. Muslimin yang dirahmati Allah. Terus lagi. Maka sesungguhnya telah diriwayatkan daripada Hasan bin Hasan Al-Basri, lalu ia dikatakan, satu kaum padahalnya kaum itu sedang tertawa-tawa. Maka katanya bahawasanya Allah Azza wa Jalla menjadikan ia akan bulan puasa itu padang lumba bagi hambanya yang hendak berlumba-lumba di dalamnya bagi taat. Ada orang seronok bila main bulan Ramadan. Sebab apa? Berlumba-lumba buat kebaikan. Dia tengok kawan tu sedekah 1,000, dia nak sedekah 10,000. Berlumba-lumba kebaikan, berlumba-lumba kebaikan. Dia tengok kawan tu, oi, tiap-tiap malam pergi tarawih, aku pun nak pergi juga. Dia tengok tiap-tiap malam kawan tu suka baca Quran, dia pun nak baca Quran juga. Berlumba-lumba kebaikan, bukan berlumba-lumba buat jahat. Maka berlumba-lumba satu kaum lagi sampai dekat kemenangan mereka itu, dan tiada berlumba satu kaum maka dapat sia-sia mereka itu. Ada satu puak, kata Imam Hasan Al-Basri, dia suka berlumba-lumba buat kebaikan. Ada satu lagi dia buat tak tahu. Bila mai bulan Ramadan dia buat tak tahu. Macam tu. Amboi. Dah ada dia tulis ni. Dia tulis dalam kitab. Alif mim ba waw ya. Amboi. Imam Hasan Basri kata. Amboi. Hairan sekali, kata Imam Hasan Basri, bagi orang-orang yang tertawa dan yang bermain-main pada hari yang dapatkan kemenangan, orang-orang yang berlumba-lumba. Dia boleh buat main bulan Ramadan, patutnya kena sungguh-sungguh. Kena sungguh-sungguh. Siang puasa, jaga habis ni. Malam berlumba-lumba buat, bangkit, gerak anak apa semua buat, tahajud apa semua, baca Quran, bertadarus.
Baru ni PKP, hak mula PKP tu lah, mayang tarawih baru tahu kata laki dia tak erti. Mayang tarawih habis anak beranak apa semua, nak main masjid masa tu 3 orang lah. Mau kalau kita pi jadi 4, tak boleh. Buatlah di rumah. Masa tu baru kita tahu siapa diri kita. Esok kita akan dihimpun macam tu. Setelah kita habis mizan apa semua, habis semua, sebelum kita naik Siratul Mustaqim, kita akan dihimpun di Haud. Haud ni tempat telaga Nabi SAW. Siapa dia yang kita akan jumpa? Anak isteri kita. Tiba-tiba kita dah pi dulu dah, kita tunggu di telaga Rasulullah SAW. Tiba-tiba anak kita mai, peluklah anak kita. Macam mana mak hang lepas tak? Mak tak lepas. Mak Allah Ta'ala lempak ke neraka. Pasal apa? Dia bantah dengan ayah dulu. Dia bantah nak pakai luar ketat. Dia bantah juga tak mau tutup aurat. Teriak. Ya, kita akan dihimpunkan. Baca kitab Riyadhus Salihin. Allah akan himpunkan kita di telaga Rasulullah SAW. Baik. Nah, fikir akhirat. Fa insya-Allah kita akan kuat untuk kita menghadapi nafsu dunia. Tu je. Fikir akhirat, takut Allah Ta'ala. InsyaAllah kita akan hidup sebagai orang yang takut untuk lakukan kemaksiatan. Muslimin yang dirahmati Allah. Tiadakah kamu sekalian ketahui, demi Tuhanku, jikalau dibukakan tutupan, pasti berbimbang orang yang baik itu dengan segala kebajikan, dan yang jahat itu mengejarkan jahat, yakni ada sukacita makbulnya, membimbangkan daripada main-main, dan kesesalan tiada makbulnya, menutupkan atas pintu tertawa. Kalaulah orang tahu kata mai bulan Ramadan, siapa gelak sia-sia tak dapat apa. Macam dia contohnya, siapa puasa dapat RM50, siapa sembahyang dapat RM50. Kalau dia tahu, dia takkan duduk saja-saja. Kalau dia tahu Allah Ta'ala buka hijab, ni masalah Allah tutup. Yang dibuka iman saja, kena percaya. Kalaulah kata main masjid, sekali mai dapat 50, agak-agak masjid nak penuh tak paman? Kalaulah main masjid, siapa mayang tahajud dapat 50 setiap kali mayang, agak-agak tengah malam ni nak sunyi tak? Tak, semua pakat bangkit. Pasal hijab terbuka. Tak, Allah nak tengok iman kita, Allah tutup. Layakkah kita ketawa bulan Ramadan? Layakkah bila kita duduk dalam masjid, kita duduk saja sunat, tak buat apa, tak buat apa, je duduk melengung. Buatlah sesuatu untuk akhirat kita, tuan-tuan. Kuliah ilmu yang terbaik, sembahyang sunat jatuh mukdoh. Sebab ilmu membawa kepada solat. Tapi kalau solat tak ada ilmu, tak jadi apa. Ada orang main dia nak mayang sunat, dia nak baca Yasin, dia baca Quran. Depan tu duduk tengah kuliah, dia dah baca dia. Ilmu lebih penting. Ilmu ni kata Imam Syafi'i, 3 perkara dia dapat ketika dia dengar ilmu. Tapi kalau hang sembahyang sunat, hang dapat pahala sembahyang ya. Tapi kalau orang yang dengar ilmu, dapat 3. Yang pertama, dia dapat untuk beramal. Pertama, ilmu dah. Kedua, dia boleh beramal. 2 dah. Ketiga, dia boleh sampaikan pada orang. Tadi aku pergi mengaji, tok guru tu kata sekian. Dia tolong habaq kat bini dia pula. Dapat tak pahala? Tapi kalau pipih mayang, habis-habis bagi salam, tok guru pun sadaqallahul azim. Apa kita dapat? Dapat mayang tu. Faham? Muslimin yang dirahmati Allah. Tapi semayang tahatul masjid, buatlah tuan-tuan. Cuma segerakan. Sebab Imam Nawawi pun kata, Imam Syafi'i pun kata, bila rakaatain, bila sampai masjid 2 rakaat tu cepat. Tapi kalau ada kuliah, ada benda yang kita nak pahala lebih, satu ya, mai awal mayang 2 rakaat, siap mayang dengan orang, lepas tu duduk dengar kuliah. Ya, muslimin yang dirahmati Allah, cerita bab Ramadan ni janganlah, kalaulah kita boleh nampak pahala Allah, tiap-tiap hari kita buat hak betul. Tapi masalah pasal apa Allah tak bagi nampak? Sebab iman.
Iman saja yang boleh membuka hijabkan apa yang Allah Ta'ala nak tunjuk. Nama dia hikmah. Kalau tak ada iman, hikmah takkan main lah. Dia duk kata ni bala. Jadi apa pun bala buat jana biasalah. Loh. Okey, takat tu saja tuan-tuan. Nanti kita tengok dalam bab kelebihan bersahur. Minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala, segala keburukan daripada diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad.